Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadiyatihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Sadaqallahul azim. Yang dihormati lagi dikasihi ahli keluarga saya, yang dihormati lagi dikasihi ibunda, adik-beradik, sahabat handai, seterusnya muslimin muslimat yang sudi mendengar mau'izah yang cuba saya sampaikan sekadar yang kemampuan saya di musim PKP ini. Saya ambil kesempatan dengan kedhaifan ilmu untuk sama-sama memperingatkan diri saya dan ahli keluarga dan seluruhnya, karena teringat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Apa yang aku sampaikan hendaklah kamu sampaikan kepada orang lain walaupun satu ayat. Moga-moga dengan satu ayat, dua ayat, tiga ayat dan beberapa ayat yang saya sampaikan termasuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dengan keikhlasan, mudah-mudahan insya-Allah. 2 hari lepas saya ada membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang antara lain berbunyi, ihfazillah tajidhu amamak, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifuka fi shiddah, wa'lam annama akhta'aka lam yakun yusibak wa ma asabaka lam yakun yukhti'ak, wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr wa anna al-farja ma'a al-karabi wa anna ma'al usri yusra. Rawahu Tirmidzi. Jadi saya dah sekadar kemampuan saya dah ulas dah sedikit apa yang saya ketahui setakat ilmu yang ada. Ihfazillah tajidhu amamak, jagalah hak Allah maka kamu akan merasai, tajidhu amamak, kamu akan merasai bahawa Allah akan bersama-sama dengan kamu, maknanya dengan kita semua. Jaga hak Allah, kita akan merasai Allah itu ada bersama kita. Kita akan merasai, diri kita akan merasai. Ta'arraf ilallahi fi rakha ya'rifuka fi syiddah. Kenalilah Allah jika kamu dalam keadaan senang, nescaya Allah akan kenali kamu jika kamu susah. Ini telah saya uraikan sekadar kemampuan yang mampu. Dan begitu juga saya terangkan, wa'lam annama akhta'aka lam yakun yusibak, dan ketahuilah apa yang hilang daripada kamu, yang luput daripada kamu,
tidak akan memberi musibah kepada kamu, tidak akan mengenaimu dan tidak akan memberi musibah kepadamu. Jangan kamu duka cita. Semua itu adalah dalam ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah Allah tetapkan. Qadarallah wa ma syaa af'al. Katakan walakin qul qadarallah ma syaa af'al. Jangan kita susah hati kalau tu yang hilang tu kalau. Katakanlah semua yang berlaku itu adalah qadarallah, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang dikehendaki berlaku pada kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dan begitu juga ma asabaka min musibatin illa bi iznillah. Dan satu musibah yang berlaku adalah kerana dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa segala musibah yang berlaku, sakit demam dan sebagainya, semuanya dengan keizinan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tak izin, tak akan berlaku. Baik, pada malam ini saya sambung sikit lagi, iaitu yang kaitan dengan hadis itu juga. Seperti saya janjikan, iaitu yang sampai ke bahagian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri. Sampai ke bahagian ini. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri. Ketahuilah sesungguhnya bantuan Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Sukar bagi saya yang bercakap ini sendiri pun. Apa nak mempraktikkan apa yang Rasulullah sebut ini. Tapi boleh. Bukan tak boleh. Ketahuilah bantuan Allah akan bersama dengan orang yang sabar. Sifat sabar ni sukar. Kita boleh bercakap, lidah kita yang tak betul ni boleh bercakap sabar. Bila datang ujian betul-betul pada kita, baru kita tahu sabar itu ada atau tidak pada kita. Allah sebut banyak kali dalam Quran, banyak tempat dalam Quran. Mulut kita ni boleh bercakap. Mulut kita bebas bercakap. Tapi apabila datang ujian Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kita tahu kesabaran kita setakat mana. Antaranya dalam surah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maafkan jika saya tersilap. Dalam surah awal, surah Al-Ankabut. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kazibin. Al-sebut dalam Quran. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira sudah cukup dengan dia mengatakan bahawa aku sudah beriman? Allah kata, adakah sudah cukup dengan dia mengatakan bahawa aku sudah beriman, sedangkan dia tidak diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan dia beriman, sedangkan Allah belum uji lagi. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kazibin. Allah kata, bila datang ujian aku kepada dia, kepada seseorang itu, barulah aku tahu adakah dia benar-benar beriman, betul janji dia, betul dia kata-kata dia, betul janji dia dengan aku kata dia beriman. Bila datang ujian baru aku tahu dia betul-betul beriman ataupun dia berbohong dengan janji dia. Ini Allah sebut dalam Quran.
Bila datang ujian, baru Allah tahu, maknanya Allah tu tahu dah. Allah tahu. Sifat Allah itu Maha mengetahui. Tapi nak menunjukkan kepada manusia itu betul-betul dia betulkah mulut dia tu bercakap sama dengan hati dia. Bila datang ujian itu, baru Allah kata dia tahu manusia ini. Manusia itu sendiri tahu, dan dia pun, Allah pun sudah tahu. Betulkah janji kata dia beriman itu, ataupun dia berbohong dengan kata-kata dia itu. Itu dalam surah Al-Ankabut. Dalam surah yang lain, ada satu surah lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayat yang lain. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ saya tak ingat sampai ujung ayat tu. Ulaika alaihim salawatun wa rahmah. Ada ayat tu. Allah beri salawat, ucapan salawat pada orang yang sabar itu. Tapi saya tak terang ayat ujung tu, ayat tu. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Aku akan uji manusia itu dengan ketakutan. Wal ju', kelaparan. Nah ni sekarang ni musim Covid ni. Banyak orang sebut tentang lapar. Allah uji. Itu ujian. Itu ujian. Bukan kita nafikan bahawa Allah tak sebut dalam Quran. Allah sebut ujian ini, kelaparan ni Allah sebut. Berlaku, Quran ni berlaku sehingga kiamat. Akan berlaku ujian itu. Bukan kata hanya berlaku zaman Rasulullah. Walaupun Quran diturunkan di zaman Rasulullah, tapi Quran ni sepanjang zaman sampai kiamat. Mukjizat bagi orang Islam. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul, ada saya lupa ayat dah, saya tak berani nak sambung. Takut lupa. Takut salah. Saya ambil ayat yang saya nak baca tu saja. Allah uji manusia dengan ketakutan, dengan kelaparan seperti yang berlaku sekarang. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta benda. Kurang harta benda. Duit kurang. Harta kurang. Dengan kemiskinannya dan mungkin dengan perbelanjaannya. Itu satu ujian. Wal anfus, dan kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa ini kematian. Sama ada kematian ahli keluarga kita, sanak saudara kita. Wassamarat, dan tanam-tanaman. Hasil berkurang. Padinya mungkin berkurang hasilnya. Buahnya mungkin tidak menjadi bagi pokok-pokok tanaman. Itu ujian yang Allah berikan pada setiap masa. Ada masa menjadi, ada masa tak menjadi. Allah uji. Bila datang ujian itu, Allah uji. Kadang ujian itu tak kena kepada kita, kadang kepada orang. Kadang tak kena kepada orang, kena kepada kita. Wabashiris sabirin, Allah kata beri berita gembira kepada orang yang sabar. Orang yang menghadapi ujian tadi, dengan kelaparannya, dengan kesusahannya, dengan kekurangan jiwa, dengan kematian ahli keluarganya, dengan kekurangan harta bendanya, dengan sifat ada uji dengan ketakutannya, Allah kata beri berita gembira kepada mereka. Bukan Allah suruh kita merintih. Bukan Allah suruh kita mengatakan sesuatu yang keluar daripada adab-adab agama.
kita menyalahkan hingga mengatakan benda-benda yang tidak patut kepada seseorang, kita anggap ini ujian. Wa basyiris sabirin, beri berita gembira kepada orang yang sabar menghadapi ujian tadi. Siapa orang yang sabar? Allazina iza asabatuhum musibah, iaitu bila datang ujian itu, musibah itu, dia mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya aku ini datang daripada Allah dan kepada Allah aku hendak kembali. Bila kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un boleh keluar dari mulut kita, maka itulah Allah di hujung ayat itu Allah kata Allah beri salawat kepada mereka. Dan Allah beri petunjuk kepada mereka di hujung ayat itu. Saya terlupa ayat di hujung ayat tu, saya terlupa. Tapi makna dia lebih kurang begitulah di hujung tu. Allah beri mereka rahmat. Allah ucapkan salawat kepada mereka, orang yang sabar ini. Dan Allah beri petunjuk kepada mereka. Inilah kelebihan orang-orang yang sabar. Sebab ini penting. Sebab itu wa'lam anna nasru ma'as sabri. Ketahuilah bantuan Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Sukar kita menyebut, memang sukar kita nak melakukan. Memang saya akui termasuk diri saya. Tapi boleh buat. Benda yang tak boleh buat ni Rasul tak suruh. Allah pun tak suruh kalau manusia tak boleh buat. Allah suruh buat ni benda yang manusia boleh buat. Kenapa puasa boleh 12 jam manusia tak makan? Daripada sebelum terbit fajar sehingga terbenam matahari 12 jam tak makan. Kadang-kadang bagi orang yang bukan Islam dulu fikir, betul ke orang Islam ni 12 jam tak makan ni? Tak mati ke? Dulu, saya kecil-kecil dulu. Saya kecil-kecil dulu. Ada orang tak percaya orang Islam ni boleh puasa 12 jam. Boleh pergi ke bendang. Boleh mukul padi. Boleh bawa traktor lagi. Boleh mukul padi. Dulu mukul padi. Bulan puasa. Betul ke? Tak percaya kata bahawa orang Islam ni boleh puasa 12 jam dengan bekerja bendang macam biasa itulah. Tapi cuma pulang, mungkin pulang awal sikit lah. Dah biasa. Kerana bagi mereka terlampau 2 jam kerja pun lapang. Bagi orang yang tak pernah puasa, yang bagi orang yang bukan Islam, dulu. Sekarang mereka dah faham dah. Allah kata 12 jam ni boleh puasa. Memang boleh puasa, boleh tahan perut manusia. Sebab aku yang menjadikan manusia, aku tahu setakat mana kemampuannya. Tak akan mati. Tak ada orang pernah mati kerana berpuasa. Tak pernah dengar lagi cerita. Masuk dalam surat khabar ke TV ke, ada meninggal kerana berpuasa. Belum ada. Belum masuk lagi. Kerana mati kerana puasa. Tapi mati kerana kenyang, terlampau kenyang tu mungkin ada. Sakit kerana kenyang tu mungkin ada. Makan terlampau lebih sehingga sesak pernafasan, itu mungkin ada. Wa'lam anna nasru ma'as sabri. Tak payah. Benda ni kalau kita yakin sungguh Allah kata kita boleh buat, kita boleh buat. Kadang-kadang orang tuduh kita, orang kritik kita. Tambah zaman sekarang ni, musim zaman teknologi ni, dengan zaman WhatsApp, Telegram, Instagram dan macam-macam gram lagi. Macam-macam fitnah yang ditujukan kepada kita, kepada saudara mara kita, kepada tuan-tuan guru kita dan kepada semua sahabat handai kita, kepada kita sendiri dan kepada orang tertentu. Dia menguji kita, kesabaran kita. Kadang-kadang boleh-boleh kita nak left group tu, tak tahan nak baca.
kata pada sesuatu, pada pimpinan ataupun pada seseorang, individu, sehingga sama-sama Islam bergaduh, kata mengata. Ini zaman fitnah. Kalau orang yang sabar, dia tak akan buat begitu. Dia menguji kesabaran, termasuk diri kita sendiri pun kadang-kadang macam-macam mungkin, tapi taklah sehebat orang-orang yang tertentu. Orang fitnah kita. Orang kata sesuatu yang tak betul pada kita. Sabar, Allah kata. Sesungguhnya pertolongan Allah itu akan datang kepada kita jika kita sabar. Orang yang paling baik adalah orang yang membalas keburukan dengan kebaikan. Ini Allah sebut. Orang yang membalas kebaikan dengan orang yang membalas keburukan dengan kebaikan. Ini orang yang Allah sayang. Biarlah orang kata kepada kita apa-apa pun, tapi kita balas dengan kebaikan. Jangan kita balas keburukan dengan keburukan. Dia buat fitnah pada kita, kita fitnah dia balik. Dia buat benar jahat pada kita, kita buat jahat pada dia balik. Contoh, dia hantar benda yang tak baik pada kita, kita hantar benda yang tak baik pula pada kita, kat dia balik. Ini tidak mahu. Dia hentam kita, kita hentam dia balik. Kalau begitu, kita akan ikut kelakuan dia. Dan kita jadi seperti dia. Jadi di mana kebaikan kita? Di mana kesabaran kita? Di mana yang Allah katakan pertolongan Allah itu akan datang bersama dengan orang yang sabar. Sedangkan kesabaran kita tidak ada, sudah hilang. Allah menyebut dalam Al-Quran supaya kita membalas keburukan dengan kebaikan. Bila kita balas dengan kebaikan, Allah akan beri kita kebaikan. Kita beri kebaikan kepada dia, Allah akan berikan pada kita, Allah membalas kepada kita kebaikan. Masalah dia masalah dia lah. Sama dia nak tak maafkan kita ke, apa nak marahkan kita ke, itu terpulang kepada dia. Tapi kita tak marah kat dia. Allah kata, aku beri kepada mereka ini, orang yang sabar ini, orang yang baik ini, kebaikan. Allah sebut dalam surah Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Dalam surah Ar-Rahman itu, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Apakah balasan kepada orang yang berbuat baik itu, maka balasannya baik juga aku bagi pada dia? Orang yang berbaik pada manusia yang lain, Allah kata aku akan bagi kebaikan juga kepada dia. Kita buat baik pada orang, maka Allah akan beri kebaikan itu kepada kita. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Ini surah Ar-Rahman. Allah janji tidak pernah menipu manusia. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Allah juga ingatkan kita, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah ingatkan kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbaik pada kamu. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Kita buat baik seperti mana Allah buat baik kat kita. Daripada kita lahir sampai sekarang, Allah buat kebaikan, beri kebaikan kepada kita banyak. Buat baik seperti mana Allah kata, aku buat baik pada kamu. Bukan sebagaimana orang tu buat baik pada kita. Jangan kita ingat, jangan kita fikir macam mana orang tu buat baik pada kita. Jangan. Kita fikir macam mana Allah buat baik pada kita. Baru timbul kesabaran dalam hati kita.
Bukan kita fikir sebagaimana orang tu buat baik pada kita. Kita fikir macam mana Allah buat baik pada kita. Maka di situ akan timbul kesedaran. Kesabaran kita itu akan datang. Akan kuat kesabaran itu. InsyaAllah. Memang payah nak dapat. Tapi tidak mustahil kita boleh dapat. Saya kata tadi, suatu perkara yang bila Allah dan Nabi sebut, memang boleh dapat. Tapi dia perlu pada mujahadah. Kena jihad sikit nak dapat perkara tu. Dia bukan datang menggolek. Sifat sabar ni bukan boleh datang menggolek. Sabar ni lah yang paling payah. Sabar ni lah yang paling payah. Sukar nak sabar. Sabar ni, kalau pada sabar ni, kalau kita baca dalam satu surah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Suratul Kahfi, Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir. Sabar juga. Nabi Musa, Nabi yang Allah lantik. Lantikkan daripada Allah, Nabi Musa. Yang banyak diceritakan dalam Al-Quran. Kemudian bertemu dengan Nabi Khidir AS. Ada kata Nabi Khidir ni seorang yang bukan Nabi. Ada yang kata Nabi. Tapi dia punya hikmah, ilmu. Allah beri kepada hikmah yang banyak. Kemudian Musa nak nak ikut Nabi Khidir, nak belajar dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir kata boleh. Tapi kamu kamu kena sabar. Bila nak ikut aku, kamu kena sabar. Kalau kamu tak sabar, kamu tak boleh ikut aku. Sehingga Nabi Musa sampai satu peringkat tak boleh sabar melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir AS. Itu kita boleh rujuk dalam Suratul Kahfi. Naik perahu, tebuk perahu, jumpa budak kecil bunuh. Banyak lagi yang Nabi Khidir buat yang Nabi Musa kata tak patut. Sedangkan Nabi Khidir kata, jangan kamu tegur aku bila aku buat. Tapi Nabi Musa tak tahan, tak sabar. Akhir kali Nabi Khidir kata, setakat ni je kita berpisahlah, tak boleh dah. Kamu tak sabar. Lalu Nabi Khidir menceritakan apa yang dia buat tadi. Sebab apa dia buat. Ilmu yang Allah beri kepada Nabi Khidir AS. Ilmu laduni. Walaupun Nabi Musa itu seorang Nabi, seorang yang ada ilmu, tapi kelebihan Nabi Khidir ni ilmu dia beza. Ada lagi lebih ilmu lagi. Bukan kata Nabi Musa tak ada ilmu, tidak. Kesabaran yang Allah berikan Nabi Musa itu, kadang-kadang Nabi Musa terlepas juga. Sifat tak senang dia dengan Nabi Khidir. Ini sifat sahabat ni payah nak dapat. Sejarah menunjukkan kepada kita ramai tokoh-tokoh yang hebat. Karena dia menunjukkan akhlak yang baik. Sejarah menunjukkan kepada kita ramai tokoh-tokoh hebat. Di kalangan para ulama dan para bukan ulama pun. Dia kenapa? Hebat itu kenapa? Karena dia mempunyai akhlak yang baik. Sehingga dia menarik, sikap dia itu menarik masyarakat. Zaman sekarang pun ada. Tapi saya nak ceritakan di zaman silam. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang ni kita bakat-bakat tahu dah ada kan. Dari bacaan kita, daripada apa yang kita lihat, ada dengan kebaikan akhlak yang baik itu orang puji dia. Ini saya nak ceritakan tentang macam mana dengan kehebatan, dengan sifat hebatnya
dengan akhlaknya yang baik sehingga menarik masyarakat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat contoh ketika Sayyidina Khadijah radhiyallahu an hendak wafat. Sayyidina Khadijah radhiyallahu an, isteri Nabi yang Nabi kasih, seorang usahawan, seorang janda yang kaya, yang mempunyai harta yang banyak. Boleh dikatakan dia tokoh usahawan ekonomi di Mekah pada masa itu, sebelum dia kahwin dengan Rasulullah, sebelum dia kahwin dengan Nabi. Boleh dikatakan dialah penjana ekonomi. Hebat. Seorang yang cantik, banyak orang yang nak meminangnya, tapi dia menolak. Dia tak mau. Ramai orang yang bekerja dengan dia, mencari rezeki dengan dia, bekerja dengan dia. Ini sejarah menceritakan Khadijah, seorang tokoh usahawan, seorang jutawan pada masa itu. Tapi dia berkenan dengan Rasulullah dengan sifat akhlak Nabi yang baik. Jika Nabi ketika itu umur, jika tak silap 25 tahun, Nabi bekerja dengan dia. Dia melihat Nabi ini seorang yang jujur. Dia lihat budi pekerti Nabi. Masa tu Nabi tak jadi Nabi lagi. Nabi dilantik ketika umur dia 40 tahun. Dia belum jadi Nabi lagi. Dia anak yatim, 25 tahun, muda. Bekerja dengan Khadijah, nak mencari nafkah kehidupan. Nak bantu bapa saudara dia, Abdul Muttalib. Khadijah tengok akhlak Nabi. Setiap kali perniagaan yang dia bawa, barang dagangan dia bawa pergi ke Syam dan sebagainya, bila bawa balik, keuntungan yang banyak. Satu, kemudian dia lihat dari segi perkiraan wang yang pada dapatan itu sama dengan dia bawa pergi. Makna tidak ada kurang lah. Tidak ada unsur nak ambil duit ke, nak selit duit ke, tak ada. Dan yang Khadijah tertarik lagi dengan sifat akhlak Nabi ini, Khadijah pernah nak memberikan sagu hati. Sebab apa? Bila Nabi ini dia lihat jujur, bekerja pun baik, dia nak bagi upah yang lebih sikit. Kalau contoh sekarang ni kata upah sehari 100 lah, nak bagilah 120 contoh kepada Muhammad. Ni sebagai hadiah untuk kamu. Ni upah kamu dan ini aku nak hadiahkan kepada kamu. Nabi menolak. Muhammad menolak. Masa tu bukan Nabi lagi lah. 25 bukan jadi Nabi lagi. Tapi sifat Nabi ni dari kecil lagi lah. Memang dia ada ciri-ciri. Sifat Nabi ni, makna orang yang nak menjadi Nabi ni dari kecil lagi, Nabi dah pelihara dia. Allah didik dia. Allah didik dia dari kecil. Daripada kelahiran sampai kematian, Allah pelihara dia. Bila Khadijah nak bagi duit, ni aku nak bagi duit kepadamu ya Muhammad, ni contoh upah ni 100, aku nak bagi lagi kepada kamu tambah 20. 1 dirham, contoh, nak bagi lagi 20 dirham ni sebagai kepada kamu. Muhammad tidak ambil. Muhammad kata cukuplah upah yang sebenarnya, yang 100 tu. 20 ni saya tak ambil, tak apalah, saya tak ambil. Kata dia kata ambil tak apa, cukuplah. 100 ni pun sudah cukup. Ini telah menarik hati Khadijah radhiyallahu anha kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sehingga akhirnya menimbul perasaan sayang, cinta pada Muhammad. Dan akhir sekali berlakulah perkahwinan. Bukan Nabi yang meminang. Inilah antara sejarah awal manusia. Tak tahulah sekarang ni. Saya tak dapat nak. Tak tahulah zaman sekarang ni ada atau tidak. Dulu sejarah manusia perempuan yang pergi meminang lelaki, Khadijah. Perempuan pergi meminang lelaki yang berlaku sekarang ni, dan berlaku ghalibnya adalah perempuan pergi meminang perempuan, lelaki pergi meminang perempuan. Pihak lelaki yang tak wakil pergi meminang perempuan. Tapi Muhammad, Khadijah bagi tahu, aku sayang, aku nak kahwin dengan Muhammad. Masalah kita kata perempuan meminang lelaki. Kita ni, kita yang meminang perempuan, hantar wakil. Tentu belanja semua lebih kurang. Itu pun tawak-menawak macam-macam. Kadang jadi, kadang tak jadi. Kadang main merisik dulu. Pihak perempuan memang merisik kita dulu. Dia ni duduk macam mana, perangai macam mana. Macam-macam dulu. Bukan terus bagi putusan. Tapi Nabi Muhammad sebelum menjadi Nabi lagi, Khadijah telah tertawan dengan akhlak Muhammad. Lalu berjadilah perkahwinan. Itu pun Muhammad bertanya kepada bapa saudara dia dulu. Bukan terus bila Khadijah nak kahwin dengan dia, bila Khadijah hantar utusan, wakil dia, beritahu kata dia nak kahwin dengan Muhammad. Muhammad tanya bapa saudara dia dulu, Abu Talib. Apa pandanganmu, wahai bapa saudaraku? Bapa saudara dia kata, tak apa, aku setuju. Muhammad tidak ambil keputusan sendiri. Walaupun yang nak meminangnya itu seorang jutawan. Walaupun yang nak mengahwinkan dia itu seorang jutawan. Ini sifat Muhammad. Sejak daripada muda, sejak sebelum menjadi Nabi, sehinggalah selepas menjadi Nabi, lebih lagi. Inilah Allah didik dia. Ketika mana Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha nak meninggal, nak wafat, ni saat Khadijah nak wafat. Pada waktu itu jugalah berlaku kemuncak penentangan golongan musyrikin terhadap Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Khadijah nak wafat, nak meninggal dunia, pada saat itu jugalah berlaku kemuncak penentangan kaum musyrikin kepada tentera Islam, kepada orang Islam, termasuk pada suami dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun 13 sebelum hijrah, 13 sebelum hijrah, 13 tahun sebelum Nabi pindah ke Madinah. Tahun itu dinamakan tahun Amul Huzni, tahun duka cita. Kenapa berlaku tahun duka cita? Kerana Abu Talib pada masa itu telah meninggal dunia. Abu Talib, bapa saudara dia yang pelihara dia, lalu jaga dia, orang yang menjaga dia macam ganti, sebagai pengganti ayah dia lah, meninggal dunia. Dan tahun tu jugalah Khadijah pun wafat. Tahun yang sama. Sebab itu tahun ini dipanggil Amul Huzni, tahun duka cita. Tahun yang duka cita bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim, anak Nabi yang bongsu juga wafat di tahun yang sama. Diuji sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sabar.
Nabi sabar. Suatu Nabi Muhammad SAW masuk ke bilik isterinya Khadijah, dalam keadaan Khadijah sudah uzur. Lalu Khadijah berkata kepada suaminya pada ketika itu, walaupun Khadijah uzur, masih lagi boleh bercakap lah. Tapi uzur dalam perbaringan dah. Tapi masih lagi boleh bercakap. Nabi Muhammad masuk. Khadijah berkata, dia berkata, wahai Rasulullah, Khadijah hormat sungguh, sayang sungguh kat Rasulullah ni. Sebab tu segala hartanya, segala kemewahan yang ada padanya, gudang harta yang kita kata gudang hartanya tu, habis digunakan untuk Islam. Habis dipergunakan untuk korban, untuk diberi kepada Rasulullah untuk menyebarkan Islam. Sebab Islam bermula dalam keadaan dagang. Islam bermula dalam keadaan kosong. Tak ada. Dia punya dana yang besar. Kita kata Islam ini ada bangunan sudah ada harta yang banyak sudah, tidak. Dalam keadaan kosong. Tapi Nabi membina akhlak. Pembinaan Islam ini bermula dengan pembinaan akhlak. Sebab itu dalam apa pun kehidupan, pembinaan akhlak ini lebih penting daripada pembinaan pembangunan. Jika kita hanya pentingkan pembangunan tapi akhlak rosak, dengan pembangunan tadi pun rosak. Integritinya tidak ada. Sebab pembinaan insan tidak bina. Nabi dia bina pembinaan insan dulu di Mekah. Sebab itu masyarakat di Mekah boleh duduk dalam keadaan yang, orang Islam duduk dalam keadaan yang satu hati. Orang Islam duduk dalam keadaan yang macam adik-beradik. Susah sama susah, senang sama senang orang Islam. Sebab apa? Nabi bina tarbiyah insan dulu. Rohani dulu. Nabi tak bina kebendaan dulu, tidak. Bukan kebendaan tak penting. Penting. Tapi Nabi bina sifat kerohanian dulu. Baik. Bila Nabi masuk ke bilik Khadijah, isterinya, yang Khadijah tu dalam keadaan yang uzur, apa Khadijah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, dia kata antaranya ialah, wahai suamiku yang aku sayang, wahai Rasulullah yang aku sayang, sekiranya aku mati. Ni Khadijah beritahu kat Muhammad ni, antara mereka berdua dalam bilik ni. Sekiranya aku mati, kamu gunalah segala harta yang aku tinggalkan ini. Harta yang ada sikit-sikit yang ada ni, kamu gunalah bagi kegunaan Islam. Sampai begitulah sekali Khadijah. Allahu Akbar. Khadijah mengatakan kepada Muhammad, jika sekiranya aku mati, dan memang dia merasakan diri dia tak lama dah. Muhammad mendengar pun dalam keadaan yang sayu. Muhammad mendengar dalam keadaan yang sayu. Wahai suamiku, jika sekiranya aku tiada lagi di dunia ini, kamu gunalah segala harta yang aku tinggalkan ini bagi kegunaan agama Islam.
ambil lah. Segala apa yang aku tinggalkan, yang masih ada baki-baki ini. Sekiranya sudah habis harta ini, katalah harta yang ada ini habis dah. Yang aku tinggal ni habis dah. Dan kamu perlu lagi bantuan itu. Kamu perlu lagi kepada dana untuk Islam ini. Harta dah tak ada dah. Harta yang aku tinggal ni tak ada dah. Dan kamu perlu lagi pada dana kepada sumber harta untuk membela Islam, untuk pengembangan agama Islam. Tak ada dah orang nak bagi kat kamu. Kalau siapa tak nak bantu kamu dah, kamu pergilah gali kubur aku, wahai Rasulullah. Kamu pergi korek kubur aku, wahai suamiku. Kamu ambil tulang belulangku. Kamu ambil tulang belulangku. Kamu jual tulang belulangku. Jika laku tulang belulangku ni, jual. Dan duit yang kamu gunakan untuk jual tulang belulangku ini, gunalah untuk Islam. Itu dia. Mana nak dapat seorang isteri yang boleh bercakap macam tu. Ini isteri Rasulullah SAW yang diceritakan dalam sirah, dalam sejarah. Sebab itulah muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang berlaku kepada Rasulullah SAW, Allah bantu dengan kesabaran. Nabi sedih. Nabi sedih. Dia tahu dah. Nabi keluar, duduk di luar. Ada satu kisah. Nabi pun tak sampai hati dalam keadaan macam tu. Duduk di luar. Dia tahu dah, isteri dia ni tak lama. Duduk menangis di luar. Kemudian tak lama selepas itu, datang malaikat Jibril alaihissalam memberitahu kepada Muhammad, ya Muhammad, Allah telah mengirim salam kepada isterimu Khadijah. Allah mengirim salam kepada isterimu Khadijah. Allah kirim salam. Masya Allah. Kiriman salam daripada Tuhan yang Maha Pencipta kepada makhluk. Lalu hilanglah perasaan sedih Rasulullah tu. Kuranglah perasaan sedih Rasulullah. Sebab bila mendengar Jibril mengatakan begitu, kata Allah kirimkan salam, makna menunjukkan bahawa Allah telah redha dengan apa yang diperjuangkan oleh isterinya. Lalu tak lama selepas itu, turunlah ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhan kamu dalam keadaan kamu rida dan Allah rida. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam kumpulan hamba-Ku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu dalam syurga-Ku. Nabi hilang sedih dia. Ini sifat kesabaran yang ada pada Nabi dan pada Khadijah radhiyallahu anha. Allah balas dengan syurga. Kita pun muslim-muslimat, walaupun tak sampai macam tu, takraf kita tak sampai mungkin kesabaran macam kemuncak, macam peringkat tu. Tapi kita perlu cari sifat sabar ni.
perlu ada dalam diri kita sifat sabar. As-sabrun jamil, sabar itu indah. Wasta'inu bis-sabri was-salah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sembahyang. Banyak dalam Al-Quran, dalam hadis tentang kelebihan orang yang bersifat sabar. Jika tidak ada sabar, maka bantuan Allah, pertolongan Allah akan sukar dia dapat. Sukar didapati. Di akhirat nanti, kalau tidak perlu, jika manusia tidak ada sabar, dia akan menunggu di padang mahsyar beribu tahun, berapa ratus tahun, beribu tahun, wallahu alam. Tak sampai gilirannya. Kelebihan sifat sabar ni, orang yang sabar ni Allah sayang. Kalau di dunia tidak sabar, macam mana lagi keadaan dia di padang mahsyar? Di dunia ini dia kadang-kadang lapar. Dalam keadaan walaupun lapar masih ada makanan, tapi masih tidak sabar. Masih lagi mengatakan suatu perkara yang tidak sepatutnya. Walaupun kita perlu kepada bantuan, tetapi tidak perlu kepada maki-makian. Di padang mahsyar, kita akan berhimpun di padang mahsyar. Berapa lama kita akan tinggal di sana? Dengan keadaan manusia, wallahu a'lam, macam-macam. Ada yang peluhnya sampai kepada lutut, ada peluhnya sampai kepada pinggang. Disebutkan dalam hadis. Mengikut dosa yang masing-masing. Dikatakan, tengok di Mekah sudahlah. Di Mekah itu berapa juta. Kita lihat. Itu manusia sudah bersesak. Apatah lagi di padang mahsyar, manusia yang pertama, iaitu Nabi Adam, sehingga bayi yang terakhir dilahirkan sebelum kiamat. Berapa million. Semua akan berkumpul di padang mahsyar, menunggu perbicaraan. Perbicaraan itu bukan makan masa yang cepat. Lama. Allah nak hitungkan seseorang itu dengan adil. Tapi bagi orang yang dah sifat sabar, Allah bantu dia. Berapa golongan yang Allah bantu di padang mahsyar ni, Allah naungi mereka. Banyak. Allah beri naungan kepada orang tertentu di padang mahsyar. Ketika mana orang dalam keadaan panas, Allah beri naungi mereka. Salah satunya adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, Allah naungi. Al-Imamul Adil. Kemudian, seorang lelaki yang diajak untuk melakukan perbuatan jahat. Senang kita kata, seorang lelaki diajak oleh seorang perempuan cantik untuk melakukan zina. Lelaki itu mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Boleh kita dapat pada hari ini? Boleh. Tapi sukar. Boleh dapat, tapi sukar. Bila perempuan yang segak mengajak melakukan perbuatan yang tak elok, bukan kata perempuan tak segak ni, yang segak dan yang ada harta, yang ada kedudukan, mengajakkan melakukan perbuatan yang tak baik, dia boleh mengatakan bahawa aku tak mahu, aku takut kepada Allah. Kita boleh kiaskan dengan rasuah. Bila pemberian rasuah berlaku, orang nak bagi rasuah, adakah kita boleh mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah? Kalau boleh kita mulut kita mengatakan begitu, alhamdulillah. Ini
perkara keimanan yang ada yang perlu ditanam dalam jiwa orang Islam. Termasuk diri saya ni, kita cuba nak memperbaiki diri kita. Terutama rasuah, kita tak mau. RM10 tak mau, haram. Bila tambah lagi RM20, haram. 100, haram. Orang nak bagi kita ni 1,000, haram. Kita kata haram. Ni aku nak bagi ke hang 500,000, haram. Haram dia haram dah. Dia boleh ubah fikiran sebab banyak. Orang yang kuat iman, keimanan dia, hang bagi 1,000,000 kah, hang bagi apakah, haram. Tak ada haram. Ini keimanan. Seperti mana yang disebut lelaki yang dinaungi oleh Allah SWT di akhirat kelak, bila perempuan yang cantik untuk mengajak dia melakukan zina, dia berkata, ini akhafullah. Dan antaranya lagi ialah seorang lelaki yang bangun waktu malam, termasuk juga perempuan. Bukan saja lelaki, termasuk perempuan yang bangun di waktu malam. Dia bermunajat kepada Allah. Dia semayang, ataupun dia berdoa, ataupun dia semayang dan berdoa, sehingga keluar air mata. Keluar air mata di waktu orang lain sedang tidur. Sedang manusia lain sedang tidur lena, diulit oleh mimpi dan sebagainya. Di penghujung 1/3 malam itu, pukul 3, pukul 4, pukul 5 tu, dia bangun. Baik lelaki, baik perempuan, dia bangun. Dia bertaubat kepada Allah daripada redupan cahaya lampu. Terkeluar air mata taubat dia. Orang itu Allah kata, aku akan naungi dia. Banyak lagi. Ya Allah Subhanahu Wa Taala akan naungi dia. 7, bukan 7 saja, ada lagi hadis yang lain. Banyak golongan lagi. Yang Nabi sebut itu 7 saja. Hadis lain lagi, ada lagi Nabi kata. Sifat sabar ini pun penting. Kita ni kadang-kadang, itu di padang mahsyar, yang tidak ada bekal apa-apa. Kita tak bawa bekal apa kecuali bekal amalan. Kalau di dunia ini pun kita tidak sabar, sedangkan makanan di rumah kita sudah ada, dalam peti ais kita ada makanan, boleh makan lagi untuk seminggu. Tapi kita tidak hilang kesabaran kita. Macam mana di akhirat nanti kesabaran kita akan timbul? Kadang-kadang bukan Allah uji kita di kereta ya. Dia kereta cukup. Nak tahu kata kita ni sabar tak sabar. Sampai di tol, lama tunggu tol. Tol ni jam kadang hari raya tu jam. Kan? Orang pakat balik kampung. Kalau musim tak Covid dululah. Jam. Lama orang duduk berderet jalan sat berhenti, berat. Pakak marah banyak duk merungut dalam kereta. Allah, lambat ni. Padahal dalam kereta tu makanan dah ada, aircon ada. Apa yang tak ada dalam kereta tu? Makanan ada siap dah. Sebab nak jalan jauh. Aircon pun ada. Nak dengar lagu pun boleh, kaset ada. Handphone pun ada. Nak pasang YouTube pun ada, Facebook pun ada. Semua ada dalam kereta tu. Tu pun duk tak selesa sebab lambatnya nak jalan, nak lepas dari tol tu. Nak lepas dari tol tu lama. Mengungut dalam kereta. Walaupun duk dalam kereta, aircon apa semua, tak panas apa. Mengungut. Apatah lagi di padang mahsyar yang tidak ada aircon, yang tidak ada makanan, yang kita tidak bawa apa-apa. Kalau kita tidak sabar, ini patut kita muhasabah dari kita. Jadilah kita orang yang bersabar. Jangan ikut orang yang tak sabar. Jangan kita ikut. Sebab pertolongan Allah itu bersama dengan orang yang sabar.
Ingatlah, sabar itulah kepuncak yang tertinggi, antara kepuncak yang tertinggi. Kata Nabi, bukanlah orang yang kuat itu ialah orang yang gagah ketika bertarung. Bukanlah orang yang kuat itu mafhumnya, bukanlah orang yang mafhum dia antaranya, maksudnya lebih kurang, bukanlah orang kuat di sisiku itu ialah orang yang kuat bertarung, orang yang kuat bergusti, orang kuat bertumbuk dan sebagainya. Bila dia menang, dia kuat tak? Di sisi Nabi bukan. Di sisi Nabi, orang yang kuat ialah orang yang sabar ketika mana datang kemarahan. Dia marah ni, patut dia buat dah ni, tapi dia sabar. Itulah orang yang kuat di sisi aku, kata Rasulullah. Jadi jadikah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan orang-orang yang sabar. Jadikan diri kita orang yang sabar dalam setiap ketika. Sambil kita usaha, bukan sabar ni sabar. Bukan kata sabar ni makna duduk menunggu. Tak, sabar sambil berusaha. Sabar sambil berubat. Bukan kata sakit ni kita sabar. Sabar. Nanti sembuh sendirilah. Bukan. Itu salah. Sabar sambil kita berubat, sambil kita usaha. Termasuk COVID ini pun kita sambil-sambil usaha untuk mengatasinya. Bukan sabar menunggu terjadi. Tidak. Tapi sabar sambil kita usaha, sambil kita ada akhlak, sambil kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhi penyakit ini, jauhkan daripada kita. Baru bantuan Allah akan sampai bila ada sabar. Banyaklah kisah-kisah lagi. Kalau nak cerita ni panjang. Sekarang dah dekat pukul 5 dah. 5 pagi. Saya rasa sekadar inilah yang saya dapat sampaikan. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tak baik, yang salah adalah, yang lemah, yang salah dan sebagainya adalah daripada kelemahan, kedhaifan saya sendiri yang fakir ilmu. Saya terus terang, saya fakir ilmu. Cuma menyampaikan sekadar apa yang ada dalam diri saya yang mampu saya lakukan. Jika tersalah itu, maafkanlah saya. Yang baik itu ambillah. Yang tak baik itu buanglah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kebaikan kepada kita bersama. Allah beri kebaikan kepada kita, pada ahli keluarga kita, insya-Allah. Dan sekiranya ada di kalangan ahli keluarga kita yang telah pergi, mudah-mudahan kubur mereka Allah luaskan, Allah jadikan kuburan mereka salah satu kebun dari kebun syurga. Dan Allah tidak jadikan kuburan mereka salah satu gaung dari gaung api neraka. Dan sekali lagi saya menyeru, marilah kita setiap kali selepas sembahyang, bacalah doa, bacalah Fatihah. Hadiahkanlah Fatihah kepada ahli keluarga kita yang telah pergi, sama ada baru atau lama. Jasa mereka terlalu banyak pada kita. Dalam sembahyang pun kita baca doa dah. Dalam sembahyang pun kita baca doa dah. Rabbighfir lana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Itu pun doa dah. Dan lepas sembahyang bagi salam tu pun hadiah lagi Fatihah kepada mereka. Hanya sekadar itu. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.